Tak boleh tengok orang lebih pada dia. Sedangkan kejayaan orang lain adalah kejayaan kita. Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kalaulah orang lain tu dapat kejayaan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Macam mana tu? Contohlah dengar kawan kita naik pangkat, tak rasa apa? Yelah dengar kat tu. Aku dengar kawan kita naik pangkat. Ada dengar, tapi biasa tu. Tak rasa apa. Apa spesiesnya kau ni? Kan? Buang 3 perasaan. Pertama tamak, kedua sombong, ketiga dengki. Buang. Penyakit berangkai. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham perempuan? Mak berubah muka lah. Itulah kita ni kadang dalam hidup kita kadang orang perempuan ni satu benda lah. Kita mungkin tak berzina, kita mungkin tak bunuh, kita tak mencuri, kita tak menderhaka pada kedua ibu bapa, kita mungkin kita tak melawan, mungkin kita tak mengutuk orang, kita tak maki hamun, tapi satu benda kadang-kadang kita tak boleh elak dalam diri kita, buruk sangka. Jangan tamak, kongsi tak apa. Tengok reaksi tu. Siap Chania tadi mula tu panggil geleng. Apa? Maksud saya kongsi ni adalah benda-benda baik. Ceramah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia Lieutenant Colonel Hisham bin Abdul Manaf, Ketua Staf Markas Brigade Pertama Infanteri Malaysia, bahagia Lieutenant Colonel Haji Azli Faisal bin Anwar, Pegawai Memerintah Batalion ke-24 Regimen Askar Melayu Diraja, dan isterinya Puan Ilin Azlin binti Kamarul Zaman, pengurusi bakat Batalion ke-24 RAMB. Yang bahagia Puan Amiliana binti Abdullah, pengurusi bakat 1 Brigade, pegawai Sarjan Meja Regimen, Ketiti Kanan, Ketiti R, ahli bakat serta warga berbakti berkorban yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Panjang juga senarai ini. Alhamdulillah, tapi ini okey. Paling panjang waktu saya ceramah di Brunei. Saya ceramah di Brunei, senarai salutasi dia 3 muka surat. Orang kaya, pengiran kan. Jadi alhamdulillah, syukur sangat-sangat akhirnya saya kembali semula kemari di Rasah ni. Ikutkan saya lahir dulu di Kampung Batu Kikir. Saya mendapat pendidikan awal saya di Tadika Kampung Datuk Mansur Rasah. Jadi saya dulu duduk rumah saya dulu, kalau ikut kat masjid Rasah ni ada jalan dalam tu, dulu ada rumah tepi jalan kereta api tu. Saya duduk sana dulu. Arwah abah saya kerja di Kilang Dunlop Pilo. Sekarang dah jadi pusat commercial park dekat sebelah sebelum masuk highway ke KL tu. Kat situlah dululah. Dan kemudian saya melanjut pengajian daripada Tadika, dah grad dari Tadika. Masuk darjah 1 di Sekolah Kebangsaan Paroi. Macam itulah seterusnya. Alhamdulillah. Pijak galah sambil berlari. Rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkan usaha kepada diri. Selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tapi sayang hujungnya patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Rusa bukan sebarang rusa. Rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa. Masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan.
perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Terima kasih tuan-tuan. Kalau kita tengok pada pantun-pantun tadi nak bagi pengajaran tentang kerja, tentang usaha kita dengan apa yang kita ada. Bila duduk dekat dalam ni kan dalam banyak-banyak perkara yang kita nak buat hari Jumaat petang, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Tak usahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat macam tu lah kan. Tapi pada petang-petang macam ni, masa yang paling sesuai untuk sama ada bantal ataupun Hindustan dululah. Tapi hari ni alhamdulillah kita pilih untuk berada di dalam majlis ilmu, ataupun terpilih untuk berada dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Jadi hari ni tajuknya kalau kita tengok tajuknya kan, mentality elite. Mentality elite membina pasukan juara. Apa yang dimaksudkan dengan elit? Elit adalah merupakan kaum ataupun golongan yang dianggap sebagai istimewa, berpengaruh, kedudukan tertentu, biasanya yang baik. Manakala mentaliti pula keadaan, kualiti atau kebolehan akal dan cara berfikir. Kemudian juara pula adalah pemimpin, pelerai, pemenang, johan, jago dan sebagainya. Dan ada lagi beberapa istilah kalau kita nak sebut kan, jiwa. Saya bagi beberapa istilah-istilah yang akan digunakan dalam ceramah ni mungkin. Jiwa adalah berasal perkataan Sanskrit, artinya benih kehidupan. Dalam pelbagai agama, falsafah jiwa adalah bahagian yang bukan jasmani, mana bahagian dalaman. Minda ni ia kait dengan mentaliti tadi, akal fikiran dan daya berfikir, berasal perkataan bahasa Inggeris mind. Manakala akhlak pula berasal perkataan al-akhlaku, yang bermaksud tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat, kebiasaan, malah juga bererti agama itu sendiri. Etika pula membawa maksud, berasal perkataan Greek ethos, membawa maksud sikap atau adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Etika dalam golongan askar ni lain, tentera lain, etika peguam lain, etika doktor lain. So maknanya ada grup tertentu. Amanah dapat disimpulkan sebagai menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengurangkan hak orang lain, dan tidak mengambil sesuatu melebihi daripada haknya. Tanggungjawab adalah kewajipan yang dipikul oleh seseorang, dan risiko dipersalahkan jika berlaku sebarang ketidakpatuhan. Sahsiah pribadi atau personality merujuk kepada sifat-sifat mencirikan pribadi seseorang. Jadi satu lagi perkataan berkat. Berkat ialah satu perkara kebaikan diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, yang mana walaupun sedikit tapi berkembang. Jadi hari ni dalam membentuk mentaliti ni nak jadi seorang yang berjaya, maka pentingnya kita perlukan setting. Pada semua tentera yang nak masuk ke dalam tentera ni, kalau orang main ikut-ikut dia takkan survive. Apatah lagi nak jadi juara, apatah lagi nak jadi seorang yang berjaya dalam hidup. Dia tak mahu, dia ikut-ikut. Macam orang lah pergi mancing kan, kita pergi mancing. Awalnya orang yang kaki mancing dia yang tahu apa sebab dia pergi mancing. Orang yang tak kaki mancing macam yang bercakap kat depan ni, dia memang problem kan. Kalau pergi ke kolam tu tengok apa kerja dia orang ni daripada pagi sampai ke petang kan? Tak ada kerja lain ke dia ni kan. Alah tolonglah, kata yang orang perempuan kan. Tapi ada orang perempuan dia boleh temankan suami dia, dia rasa bahagia sangat duduk tepi kolam tu dengan suami dia kadang kan. Sedangkan ada orang dia tak boleh. Kau buat apa, mancing pun seronok dengan mancing tu. Yang paling tak boleh tahan tu, dia mancing dari pagi sampai petang. Dia dapat ikan tu, dia lepaskan balik. Itu tak tahan tu. Apa kerja dia ni? Contohlah kan. Macam tu juga macam kita tengok orang main golf ni. Satu hal tak? Macam mana dia boleh main golf tu? Dia menyabit dari pagi sampai petang tu. Hujan panas, zoom apa tu. Tak apa dipikir dalam berjalan tu kan, cerita tak ada cerita. Mana dia cerita pasal beras berapa kilo, tak ada. Dia dah berjalan lah projek kita tu itulah kan. Tapi apa yang saya nak cuba sampaikan sekarang ni,
Itu sebab mentaliti ni dia mesti dia suka, mesti dia minat, mesti dia ada, orang kata dalam bahasa Jawa tu sebab apa, passion. Kan lain macam Jawa tu kan, keinginan dia terhadap sesuatu perkara tu lain kan. Macam orang perempuan lah kan, kenapa dia sukakan kepada sesuatu perkara tu, sebab passion. Passion tu bukan fashion tu, passion. Tu kan, dia rasa macam keterujaan dia tu kan, dia rasa menyampaikan, dia mengabdikan diri dia. Macam kita tengok orang putih National Geographic Explorer tu, dia punya passion dia, minat pada binatang. Dia boleh mengabdikan diri daripada muda sampai tua. Dia boleh tinjau singa tu daripada baby sampai singa tu nak mati, dia boleh pantau tu sampai dia bagi nama singa tu kan. Bayangkan Alex lah, John lah, suka dia je kan. Adalah. Jadi macam tu lah juga dalam hal ini pun macam tu, mentaliti. Dan mentaliti ni berkaitan dengan akal. Bila berkaitan dengan akal, so kita kena jaga akal kita ni. Itu sebab ada yang menyebut kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu cerita akhlak tadi tu. Mana? Saya ulang balik lah, sebab ramai yang menyalin, tak sempat salin tadi kan. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Jadi bila kita cerita yang pertama, kekayaan paling besar akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, maknanya kena ada ilmu. Tu sebab kita boleh buat ceramah hari ni kan. Yang you all ni, yang tim-tim minat juara ni, yang main saya sendiri pergi dulu, saya macam camp saya masuk dah kan. Yang paling seksa azab sekali masa saya pergi camp mentakap tu lah. Bukan masalah camp tu, daripada bilik penginapan saya, dia nak bawa ke padang tempat ceramah, dia paksa saya naik kereta kebal. Kenapalah aku naik kereta kebal ni? Dia punya panas, dia punya berpeluh-peluh, bukannya kan. Dia kan tinggal rim je, tayar tak ada kan. Dia gelek sampailah ke padang tu. Saya camp Batu Lima tak silap saya kan. Banyaklah camp Wadi Burn saya pergi. Termasuklah saya pergi ke ke Bukit Ibam dekat Muazzam tu kan, yang tempat apa Eagle Wing kan, tempat-tempat orang terjun ni, skuad terjun ni kan. Barulah saya tahu rupanya skuad terjun ni, rupanya bila dia kena terjun tu nanti dah tahu dah terjun, dia memang tak keluar dari surau dah seminggu. Memang hari-hari semayang hajat kata kan, minta tak ada apa-apa. Kita nampak elok aja, rupa-rupanya ada beza payung terjun yang bulat tu dengan payung terjun yang biasa orang buat tu kan. Lain macam pun, buatnya salah, terlambat ke apa kan. Baru saya tahu. Itu yang tu belum cerita lagi yang dia apa nama tu, yang dia letak tu apa nama kan apa. Saya kawan dengan anak Panglima kita dulu, Datuk Mas'ud dulu. Dan saya baik dengan dia, kata di situ lah kalau dia, saya pernah jumpa dia kan. Saya masa jumpa anak dia tu, saya gurau lah tengok muka ayah dia. Saya raya lah kan. Saya mengajuknya sekali waktu dia kahwin dengan sahabat kan, kahwin. Saya pergilah sampai ke sana, jumpalah tersempat ayah bagi pertama. Dia kata gurau lagi. Dia kata kan, bila dia salam saya tu, aku rasa dia nak hancurkan tangan aku rasa. Dia salam Mas'ud, aku dah lupa nama aku siapa. Itu kan. Itulah pengalaman saya kan. Bergurau lagi kan. Saya buat gurau padan muka. Itulah. Itu pengalaman lah. Jadi mana kata akal fikiran. Akal, yang kata tadi kaya miskin tadi, akal kita. Tu ada orang tua-tua cakap, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah burukkan ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kan? Kekayaan yang paling besar, kemiskinan yang paling besar kan, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Memang syok sendiri kan, puji diri sendiri, memang tu paling buruk sekali. Orang yang tak cantik rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik tapi rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik tapi rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Dan orang yang tak cantik tapi rasa diri dia cantik, boleh bayang tak betapa buruknya orang tu. Macam tu lah. Aku lawa kan, ya Allah sabarlah aku kan.
Macam itulah. Dan yang keempat, kebaikan, kemuliaan yang paling tinggi adalah akhlak yang baik. So akhlak yang baik, disiplin memang tentu adalah. Pada saat itu sebab nak berjaya dalam hidup ni 5 perkara tak boleh elak. Kan? Kita nak mewujudkan mentaliti juara, kita nak berjaya dalam hidup, 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba berjaya. Prosesnya panjang. Macam tengok kan, bukan tiba-tiba dia jadi Lieutenant Colonel, bukan Lieutenant Colonel Hisham. Bukan tiba-tiba je tu. Dia dah merasa lah duduk belakang. Macam tu lah. Dia dah merasa dah buat benda-benda lain. Kemudian kalau setakat orang nak mengadu saya ni, dia dah tahu dah trik-trik tu semua, dia dah tahu dah. Kan? Bukan tiba-tiba jadi Samsul Debat. Kan? Bukan tiba-tiba. Kan? Belajarnya berapa lama, rasa sampai arwah nenek saya kata, tak merasa tak tidak aku duit gaji kau ni, dia kata. Macam tu lah. Daripada habis belajar, lepas tu masuk pula universiti, ambil diploma dekat London Lalu Gajah kan, Melaka. Lendu London pula. Habis ambil diploma, sambung pula degree lagi. Bila ambil degree in law pula, tak ada kredit transfer, tak ada potong tahun. 4 tahun solid sambung lagi. Lepas tu habis je tu, alhamdulillah. Belum habis final exam dah dapat tawaran kerja dah. So saya jadi legal advisor, saya jadi timbalan pengarah undang-undang di Seremban, dan kemudian lepas 4 tahun saya nak jadi pengarah undang-undang di Nilai. Panjang masa tu. Jadi pengarah undang-undang, jangan main. Pengarah undang-undang, legal advisor, I'm a qualified lawyer tu. Saya ada berapa? 80 orang penguasa bawah saya. Saya ada 10 orang pembantu tadbir. Saya ada 10 orang bailiff, notice server. Saya ada 2 PA, seorang Melayu, seorang India, Yogesh, Shima. Macam tu lah. Saya ada penolong pegawai seorang yang bawah saya jadi asisten saya. Saya jadi penolong pegawai penguasa pun ada bawah saya. Lepas tu dah mula-mula ceramah ni, dah pandai-pandai ceramah, pergi ceramah part time. Sampai satu tahap saya dah tak tahu mana satu part time. Macam jadi pengarah tu pula part time. Jadi saya kena pilih. Mentaliti saya kan kata, tak apalah, aku kerja sambil-sambil tu boleh ceramah. Tapi kan lama-lama kelamaan tak boleh. Sampai satu tahap saya pun kena berhenti. Saya rasa saya kena berhenti. Saya ambil cuti tanpa gaji setahun. Test dulu. Tak cukup 1 tahun, 9 bulan bos dah panggil balik dah. Tak boleh, kau kena kerja, tolong ni, dia kata. Saya balik kerja balik. Lagi teruk, pagi kerja malam ceramah, pagi kerja malam ceramah. Sabtu Ahad langsung tak duduk rumah. Kadang-kadang yang ceramah jauh terpaksa ambil cuti. Itu yang kata tadi, lebih banyak ceramah daripada duduk kat pejabat. Tak boleh jadi. Saya pun ambil keputusan bersara pilihan. Saya dah dekat pesara, tunjuk dekat hotel dapat 10% diskaun. Tapi bukan semua hotel lah. Oyo dapat lah. Hotel biasa tak dapat. Macam tu lah. Jadi apa pun dalam hidup kita ni, apa yang kita buat ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena jaga diri kita. Jaga diri kita, sebab mentaliti ni nak ubah cara kita fikir ni bukan senang. So saya kata tadi, pertama prosesnya panjang. Kedua, kena ada komitmen. Kena komitmen. Bukan hanya boleh berjaya ni, nak menjadi mentaliti juara ni, boleh kita aku nak juara macam tu je. Mentaliti tu nak kena betulkan. Cara kita fikir betul. Komitmen usaha kena ada. Kan, macam nak jadi tentera, kena training, kena lanyak, kenapa saya pergi dekat kamp Sungai Besi. Masa tu saya dengan Abang Samsul Rau-Rau, kita forum perdana duo Samsul. Masa tu kan, macam kan, masuk kena keluar balik. Macam tadi alhamdulillah, saya takut kat tadi. Kan, bukan semua camp yang mesra alam yang jaga post guard ni. Kena ribu turun bagi IC semua. Boleh naik kan, tapi tadi dahsyatlah, terasa macam menteri sikit. Kita ni lurus. Dia kata ikut saya. Saya ikut tu yang tadi dia nak parking belakang tadi, saya nak ikut motor tu tadi. Kan, macam tu lah kan. Jadi mana kata ada lah kelebihan dia kan. Tapi komitmen kena ada. Ketiga, fokus. Yang saya kata pergi camp Sungai Besi tu, saya nampak lah dekat rumah macam tu lah, dekat atas tu, dekat koridor tu kan, nampak ada polis tu, ada seorang askar tu, 2 orang tengah perhati macam ni. Yang seorang tu kena berguling-guling kat atas tu. Apa hal lah ni, kena lanyak, apalah salah dia buat ni. Dengan pegang senapang dengan beg belakang, berpusing lah yang pekerja tu. Lepas tu yang ada pegawai, adalah benda dia buat tu. Dia kata tu. Jadi saya ingat, kalau saya memang tak boleh jadi askar lah. Saya ingat minggu pertama memang jenazah saya dah bawa keluar dah, saya rasa.
Saya rasa tak semua ada ketahanan macam tuan-tuan ni. Kan? Bukan semua orang ada ketahanan macam tu. Tu sebab masa saya belajar dulu pun saya tak ambil core curriculum 4 lapis, saya tak ambil. Saya ambil core curriculum kod debat dan pengucapan awam. Saya ambil yang itu. Saya dulu tu tadi saya kata kau takraw kan. Saya dulu main takraw. Masa diploma kan, sampai habis diploma tu hujung tu lutut dah teruk sangat lah. Problem dah lutut saya belah kanan ni. Problem injured langsung. Minta maaf lah. Kalau ikutkan dulu memang sebab dulu belajar kat Melaka, memang 2 minggu sekali open takraw. Memang berasa lah main tim Petronas Melaka, main tim apa kan. Selalulah training yang tim-tim kebangsaan hari ni yang jadi coach tu semua tim-tim saya dulu. Tapi lepas tu bila lutut dah problem, saya pun berubah arah, beralih arah. Tu jadi buca, bercakap je, masuk debat dan pidato. Itulah sejarah dia. Tapi fokuslah dengan apa yang kita nak capai dalam hidup kita. Tadi fokus tu penting. Lepas fokus apa? Kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kena ada disiplin. Tak ada disiplin tak boleh. Tak boleh. Kita tak akan berjaya. Kan? Macam kita nak bentuk mentaliti kan, cara kita fikir tu. Disiplin kena ada. Contohlah kalau kita cerita bab diet lah, diet kan. Saya kita boleh tengok gambar saya, boleh tengok video orang upload dekat dalam TikTok, tak sanggup tengok gambar sendiri. Macam tembikai perut aku dah. Bukan bila perut dah macam tembikai tu, ya Allah tak tergamaknya tu. Kenapa gemuk sangat ni? Tapi semua orang tidak akan menyalahkan diri sendiri. Ini semua salah penganjur yang siapkan makanan. Ini salah PKP kan, masa PKP tu kan ramai orang perempuan masuk grup masak apa pun tak jadi tu. Kan? Ada je menu nak dimasaknya kan. Itulah antara sebab saya tertewas tu masa PKP tu. Kan, walhal sebelum tu dah dapat dah berat yang hampir dapat dah. Hari tu saya dah dapat dah 90 lebih dah, 90 lebih, 95, 96, 97 tu dah menuju dah tu. Saya berat ideal saya 85. 97 tu sikit lagi. Apa hari tu PKP? Saya menghampiri 110 kilo. Bayangkan 110 kilo. Lepas tu ayat yang merosakkan saya apa? Tinggi tak apa. Itulah ayat dia kan. Itu yang paling bahaya sekali ayat tu. Tapi tak, sebenarnya memang kena untuk kesihatan. Kan? Itu sebab penting tu. Itu sebab saya kata tadi, disiplin tu kena tahu fokus kenapa. Kenapa nak kurus? Orang perempuan kan, kenapa nak kurus? Sebab nak lawa. Tak ada kena-mengena lawa dengan kurus. Salah tu. Kenapa nak kurus? Sebab dapat ringankan badan, dapat beribadah, kerja tu produktiviti dia lebih baik kan. Sebab kalau muka tak boleh belah tu, tak boleh belah juga. Dia macam tu lah ayat kan. Kan? Kau kurus lah macam mana pun. Tapi janganlah kecil hati sebab kecantikan itu pun merupakan satu perkara yang subjektif. Lawanya seseorang tu mungkin tak lawa pada orang lain. Kalau tidak, kita semua akan berebut perempuan yang sama. Ada orang cakap ni Nova tu cantik sangat, pada saya biasa je. Macam tu kan. Ada orang cakap Fazura tu lawa sangat, pada saya tak, biasa kan. Dan mungkin lawa saya itu tak perlulah saya sebut, takut mengundang pergaduhan bila saya balik rumah nanti. Tapi cukuplah saya kata maksud lawa tu lain, maksud lawa tu lain. Ya. Jadi makna kata disiplin kena ada, kepatuhan peraturan undang-undang, dan yang last sekali kena ada disebut sebagai keberterusan, ataupun biasanya Lieutenant Colonel kita sebut sebagai konsisten. Macam tu kan. Ataupun ceramah dekat dalam TV tu biasa sebut apa? Istiqamah. Kena ada. So 5-5 ni kena ada. Kalau tak ada 5-5 ni susah. 5-5 kena ada nak berjaya dalam ni. Dan saya nak petik ada beberapa dalam ayat Quran. Dalam Quran yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Allah Ta'ala beritahu, bagaimana kalian tergamak kufur ataupun ingkar kepada Allah padahal dahulunya kalian tu belum lahir. Kalian tu mati, maksudnya belum lahir. Kemudian kalian dilahirkan. Bila dah dilahirkan kemudian kalian dimatikan. Ya, betul tak? Kita dah lahir, kita hidup sekarang, kemudian kita akan dimatikan. Lepas dimatikan, kita akan dibangkitkan untuk diberikan balasan bagi segala yang kamu kerjakan. Itu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, dan pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Dan barang siapa, ketika itu barang siapa yang dimasukkan dalam syurga dan dijauhkan daripada neraka adalah orang yang telah beruntung. Dan ingatlah bahawa sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Macam tu. Jadi tujuan yang saya cakap bawa benda ni adalah untuk kita menghargai masa yang kita ada. Masa yang kita ada semasa hidup, manfaatkan. Servis dalam tentera pun paling lama berapa tahun?
dalam 15 tahun, 20 tahun, 21 tahun. 21 tahun lepas tu akan ada lagi, kita akan lalui fasa seterusnya. Bukan semua askar yang keluar tu hidupannya berwarna-warni. Ada juga hidup dia black and white, ada hidup dia black aja. Ada keluar kerja macam tak tentu arah. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa dia. Dan hari tu orang tanya balik, masa askar, kau jadi askar tentera, lu kau buat apa? Sebab ada je yang berjaya bila dah keluar tu, dia nampak hala tuju mana dia nak bawa diri dia. Ketika dia jadi tentera, dia buat betul-betul. Bila dia keluar, dia tahu apa dia nak capai dalam hidup dia. Itu sebab saya, masa saya berceramah tu, saya khusus untuk mereka yang bakal bersara. Ada yang seminggu lagi nak bersara, ada sebulan, ada setahun lagi nak bersara. Saya ceramah itu kan. Macam-macam. Ada yang dah ada strategi. Ada setengah tempat kerja dia dah siapkan dah. Macam bapa saudara saya seorang di Perak. Habis saja daripada tentera, kan? Pangkatnya boleh tahan lah, tak adalah tinggal, tapi dia keluar, dia terus jadi arkitek. Dia jadi arkitek, dia pelukis plan. Banyak projek-projek pembinaan masjid yang hebat-hebat di Perak, di seluruh Malaysia ni, dia yang desainkan. Jadi dia tahu apa benda dia nak buat dalam hidup dia sekarang dan akan datang. Itu penting tu. Maknanya kita tengok, kita bersedia dengan hal tuju kita. Sebab kita tak sia-siakan apa yang kita ada. Walaupun berada dalam camp ni, jangan kita ingat momen lah tak ada apa pun. Tak. Apa yang kita buat hari ni bakal menentukan apa yang kita lakukan pada masa depan. Dan begitu juga Jibril, malaikat Jibril beritahu kepada Nabi kita. Malaikat Jibril beritahu apa? Dia beritahu pada Nabi tu, nak beritahu kat kita lah. Dia kata, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Sampai masa kita akan mati. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Yang kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengan apa yang kamu sayangi, apa yang kamu cintai. Jadi orang perempuan, jangan sangka suami tu kita punya. Faham? Kita boleh menyatakan kau milikku, tapi kalau Allah katakan dia bukan milik kita saja, lain macam yang bunyi kan. Tak maksudnya kalau boy betul terus, sabar dulu kan. Kalau Allah ambil nyawa suami kita, maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dia milik Allah. Itu sebab saya pernah tanya, bila orang pakai jam kan, jam tu siapa punya? Kita tanya. Cepat je kita jawab, jam ni saya punya lah. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Langsung terfikir. Tangan, badan kita pun bukan kita punya. Macam mana kita boleh kata jam ni kita punya? Kan, rupa-rupanya diri kita pun milik Allah. Maka tak ada satu pun yang kita punya sebenarnya. Akhirnya semua ni pinjaman sementara. Pakai jam cantik-cantik sampai masa mati anak kita pula pakai, ataupun terbiar je anak kita pun tak nak pakai, akhirnya rosak dan buang macam tu aje. So apa nak kita banggakan? Dan yang ketiga, hidup perbuatlah sesuka hati kamu. Allah tak beritahu, buat apa kamu suka, buat sampai masanya kamu akan dibalas dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi hari ni kita cerita tentang bagaimana kita nak berjaya, nak mewujudkan ni, membina pasukan juara dengan mentaliti yang baik. So mentaliti yang baik ni sudah tentunya kita perlu asah, kena isi dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan dan dengan adab akhlak yang ada, yang telah diterapkan di dalam pasukan memang dah ada. So kita tinggal nak input ilmu ni, nak masukkan supaya kita boleh menjadi orang yang berjaya. Nak berjaya kan, kadang-kadang kita boleh je hidup. Bak kata Buya Hamka kan, Buya Hamka kata, hidup jika sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Dia kata itu. Kalau setakat hidup lah, macam dalam tim kan, ada pasukan sekadar ada je. Kelebihan apa, manfaat dia tu, tak, dia ikut, so pergi, so balik, so buat kan. Ada tak menambah, tak ada tak mengurang, bak kata orang Negeri Sembilan kan. Jadi makna kata dalam hal ni, hidup jika sekadar hidup, babi di hutan pun hidup, dia kata. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Makna kena bezakan diri kita dengan korongan babi ke hutan. Kalau tak, apa beza kan? Mestilah ada kelebihan tertentu dan diri kita, nilai-nilai tambah yang kena ada. Itu sebabnya Nabi sebut, Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Nampak?
baik, teliti dan sempurna. Maknanya Nabi kata Allah suka. Tak mau dia janji. Janji siap, janji ada, okey lah tu. Daripada tak ada, ayat tu biasa dengar kan, janji aku datang lambat-lambat pun datang, dia kata ayat tu. Itu ayat orang Melayu. Asbol, dia kata, asal boleh kan. Okey lah daripada tak ada. Dia punya ayat tu kan, dia sentiasa beralasan benda yang dia buat tu okey dah tu. Macam kontraktor kan, biasalah kontraktor Melayu, biasalah macam tu. Ayat tu biasa dengar. Saya panggil kontraktor Melayu datang kat rumah saya, nak pasang awning je, bukan main confident. Macam ni lah awning pasang yang zinc yang biasa tu je, bukan kata yang mahal sangat, yang polikarbonat tu, tak. Pasang zinc, awning biasa. Dia tebuk tu, ter. Sekali tak selari pula dengan palang dia tu. Aduh, aku kata, apa yang kau buat ni? Kata, tak apa, ni lubang ni mana? Tebuk pula biar sama dengan palang tu. Habis yang lubang tadi buat apa? Tak apa Ustaz, dia pasang skru. Bila pasang skru, bila hujan jadi apa? Bocor. Menitik-nitik air, sakit hati. Gata, tahu pasang gata kan, dekat ujung kan ada gata kan tempat laluan air tu kan. Kebetulan lepas pasang, hujan lebat, nak tengok air tu okey tak turun je. Apa gila gata dia, air tak turun. Ini serap air ke apa gata ni? Pak saya pun naiklah tangga pun dengan dia tinjau, bertakuk kat tengah tu. Orang pasang kata kau sengitkanlah sikit, pakai timbang air tu kan, sengitkan sikit biar air tu turun. Tak ada hal tu Ustaz, kontraktor Melayu. Dia tabuknya tengah tu, dia hantar majiran sebelah. Apa pandailah Ustaz Uning orang sebelah. La ilaha illallah, sakitnya hati aku. Kau betulkan balik. Kau tengok rumah Cina tu macam mana? Depan rumah dia tu ada satu jiran Cina tu. Ada dia buat macam kau? Tebuk tengah? Tak ada. Kau turunkanlah, sengitkan sikit. Takkan aku penceramah nak ajar kau. Kau kontraktor, bukan aku. Yalah, dia pun turunkan macam gelongsor. Memang turun. Ya Allah, sakit hati aku. Ya Allah, tak boleh cakap macam tu lah. Itu saya kata tadi, Melayu mungkin macam itu. Saya setuju. Melayu tu kita boleh setuju macam tu. Tetapi bila Melayu ditambah dengan nilai tambah Islam, sepatutnya kita jadi lagi baik. Macam tu kan nama banner pasukan juara tadi. Nampak tak? Mentaliti dia. Saya kata mungkin ada sikit perbezaan lah. Tapi bila sebut pasukan, dia kena bersama. Mentaliti tu kena sama-sama berubah. Tak boleh yang seorang ni berubah, yang lain susah. Dia akan jadi biawak yang ditanggung, memikul biawak ni. Tak ada kerja tu biawak ni, menyampah betul aku kan. Ada satu, cuba tengok yang satu yang ada video YouTube tu. Ada yang pak rakan hari kebangsaan Cina tu kan. Ya, boleh tengok dia berkawat, asyik kena marah, yang gemuk tu kena marah, dia berkawat dia kena marah kan. Dia kena bawa satu kad tu. Jadi bila jalan lepas tu, bila dia kena marah hari dia tak nak ubah diri dia kan, dia tak semangat. Hari berlangsung tu dia tak datang. Dia tak bawa lah pelikat dia tu. Akhirnya bila semua angkat, dah kosong lah blank tu. Bila angkat serap, dia di situ je blank. Nampak macam dia punya gigi tu sumbing sebatang tak ada. Bila angkat tu, boleh tengok video tu. Jadi seorang pun tak ada, tak boleh. Itu sebab kita kata, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Macam deep tak? Kan? Bila pembina pasukan juara, nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi tak tahu sampai ke mana. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Orang perempuan pun boleh balikkan pegang tangan husband. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama macam tu lah. Saya bagi pick up line sekali. Macam tu kan. Iya. Itu sebab kata sekarang ni kita nak ubah mentaliti kita, cara kita berfikir untuk kita berjaya. Apa yang kena ada, apa yang kena ada pada diri kita, minda kita, cara kita fikir dan sebagainya. Kita pada hari ini tuan-tuan sekalian, nak berjaya dalam hidup ni bukan satu perkara yang mudah. Saya kata ada sedikit kelainan. Saya dulu berada di UiTM. Saya masuk dalam tim masa tu ITM baru nak berubah jadi UiTM. Dan dalam pertandingan debat dan pidato seluruh universiti biasanya kebangsaan Malaysia, biasanya ITM ni jadi pasukan belasahan saja.
So nak ubah mentaliti tu, mentaliti juara tu bukan senang. Macam tadilah, trainingnya, latihan, komitmennya, fokusnya memang kena ada semua. 5 perkara tadi kena ada. Masa panjang, komitmen, datang training, fokus dengan apa yang diajar, dengan apa yang diterapkan, mesti amalkan kan? Kemudian disiplin, konsisten. Mak saya sampai bising, kau tak balik ke? Kau tak balik ke dekat universiti? Tak balik-balik. Mana taknya? Training dekat universiti dulu, training debate ni, kita sparring berlawan debat ni, Isnin, Selasa, Khamis, Sabtu, Isnin, Selasa, Khamis, Sabtu, Isnin, Selasa, Khamis, Sabtu. Kadang sampai pukul 10, 11 malam baru balik asrama, baru balik hostel. Saya dapatlah hostel sampai final year sebab saya wakil universiti kan. Jadi kita dapat lagi keistimewaan, benda lain semua kena duduk luar dah kan. Kita dapat lah hostel. Jadi komitmen tu kena ada. Kena ada fokus, kena ada knowledge, kena ada semua. Itu saya kata tadi, prosesnya panjang. Kena ada komitmen, kena ada fokus. Dan akhirnya alhamdulillah pecah rekod. Saya dapat, kalau satu debat, nama debat ni debat diraja. Debat diraja ni biasanya Yang Tuan Agong atau Sultan-Sultan akan datang menyampaikan hadiah. Debat diraja ni dia macam Piala Malaysia lah. Dia bukannya Liga Perdana, bukan Liga Super. Liga Super mungkin hadiah dia mahal, tetapi Liga Piala Malaysia tu prestis dia tu, sebab dia piala yang tertua kan. Macam tu lah debat tu. Saya tak dapat lah. Saya dapat jadi juara sekali waktu kategori, dia ada kategori muda, kategori senior. Sebenarnya kategori muda dulu final UiTM A lawan UiTM B, final UiTM lawan UiTM. So masa tu saya jadi juara sekali. Tapi lepas pada tu, pencapaian yang saya dapat dengan peringkat universiti untuk debat diraja, saya dapat top rank best speaker Malaysia 2000, 2001, 2002. So jangan ada lagi lah yang tanya kenapa nama bapak dia debat. Bukan, itu nama gelaran je. Lepas tu adalah orang komen dekat dalam media sosial ni, dia kata, cakap seseorang boleh lah cuba lawan aku tengok, kau jangan cuba nak lawan dengan Samsul Debat ni, jangan kan. Tapi memang saya kalau tengok yang ada berdebat-berdebat tu yang sekarang kan budaya dia orang berdebat kan, saya boleh lah nanti waktu makan saya beritahu lah siapa menang ke apa, saya beritahu lah. Dia ada orang yang berdebat ni, pemimpin-pemimpin ada yang berdebat, tapi bukan semuanya nampak gaya macam ya je, tapi point tak ada kan. Kalau bagi markah teknikal, yang seorang ni presentation biasa je, tapi isi dia tu padu. Tu sebabnya ada beza. Nanti besok kita buat. Saya dulu, saya jugalah yang jadi jurulatih untuk pasukan debat UPNM. UPNM Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Dan debat tu saya adalah ketua hakim yang pertama untuk pertandingan debat keamanan Universiti ASEAN. Masa tu dia buat format ala presiden tu, yang seorang lawan seorang, seorang-seorang. Itu UPNM aja yang tuan rumah, tiap-tiap tahun tak bertukar tuan rumah, memang UPNM. Saya paling penat jadi jurulatih untuk tim UPNM. Saya tengah ajar-ajar dia orang ni, okey, kita macam ni, kena buat macam ni, tiba-tiba bunyi siren, kosong kelas tu, tinggal aku seorang. Sebab dia kena berkawat kat bawah tu. Ada roll call ke apa benda kan. Ya Allah, lepas tu, bang, sorry bang, lambat sikit, berpeluh, kena pumping lah, apalah tadi kan. Macam tu lah. Tapi baguslah dia orang. Dia antara anak murid yang taat sebab disiplin, senang dia orang. Dan jadi nak berjaya kita ni, nak membina pasukan juara, apa yang kena ada? Yang pertama kena ada jujur. Dalam tim kena jujur. Tak boleh kata tak boleh. Tak faham, cakap tak faham. Kalau perlu guide lagi, bagi tahu nak guide tu. Jangan kita berpura-pura. Tak boleh kita buat-buat boleh juga. Tak boleh, kita takkan jadi juara. Kita kena jujur pada diri kita. Jangan menipu. Jujur kena ada dalam pasukan. Terus terang cakap, saya ada masalah ni, saya ada masalah ni, saya tak boleh ni. Cakap, bagi tahu. Pertama. Kedua, amanah kena ada. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang tak laksanakan janjinya. Amanah kena jaga. Itu sebabnya kalau ada orang, kalau saya sebut tadi, disiplin, kepatuhan, peraturan undang-undang. Tengok contoh nak main bola sepak kebangsaan lah kan? Bukannya tiba-tiba wakil kebangsaan, wakil sekolah dulu, wakil daerah, dapat peringkat daerah, layak pergi peringkat negeri. Peringkat negeri tu pula main okey dah, tengok peringkat umur, bawah 15, bawah 18, bawah 20 kan, kategori remaja kebangsaan, main sukma kan. Lepas tu sampai satu tahap tu dia kena ada fokus, komitmen, training datang ke tak, fokus kena ada, disiplin kena ada. Kan kita tengok yang main bola sepak tu, yang pelatih skuad kebangsaan tu,
yang dia kena masuk kem latihan tu, malam-malam dia banyak pagar, dia pergi kelab malam, lepas tu kena tangkap, kena gugur pada surat kebangsaan sampai ke sudah tak boleh wakil Malaysia dah. Dia cakap tu penting benda-benda tu, nampak tak? So amanah datang untuk membina pasukan macam ni. Amanah diberikan kepada kita, kita dipercayai untuk buat sesuatu, kena buatlah kan. Kita diamanahkan buat macam ni. Tu saya ceramahkan budak sekolah semalam. 2 hari lepas saya ceramah di Dungun Terengganu kan. Saya kata, korang datang sekolah ni untuk apa? Amanahnya apa? Mak pesan apa masa pergi sekolah? Betul. Belajar dia tu. Belajar tu. Tak ada ke mak ayah kata pesan nanti pergi sekolah cari menantu baik-baik untuk mak? Ada tak? Tak ada cari lelaki yang handsome macam cerah sikit. Jangan cari makmu dah lah gelak, cari cerah sikit. Tak ada. Tak ada semua. Jadi dengan ini saya kata, masa tu saya sebutlah, dengan ini saya isytiharkan semua yang couple dalam sekolah ni clash serta-merta. Bersorak budak tu. Ada yang seorang tu mandang di belah sana, dia mandang girlfriend. Confirm ke kita clash ni? Agak macam tu lah kan. Tapi itulah cerita dia. Jadi mana kata saya tengok amanah kena ada. Ketiga, kena jaga hubungan satu dengan yang lain. Maju sesama. Yang jadi masalah pada tim sekarang ni, yang tak boleh nak bergelar juara ni adalah bila ada dalam hati tu rasa nak menjatuhkan. Tak boleh tengok orang lebih pada dia, sedangkan kejayaan orang lain adalah kejayaan kita. Kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, kalaulah orang lain tu dapat kejayaan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Macam mana tu? Contohlah dengar kawan kita naik pangkat, tak rasa apa? Yelah dengar kat tu. Aku dengar kawan kita naik pangkat. Ada dengar, tapi biasa tu. Tak rasa apa. Apa spesiesnya kau ni? Kan? Buang 3 perasaan. Pertama tamak, kedua sombong, ketiga dengki. Buang. Penyakit berangkai. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham perempuan? Mak berubah muka lah. Itulah kita ni kadang dalam hidup kita kadang orang perempuan ni satu benda lah. Kita mungkin tak berzina, kita mungkin tak bunuh, kita tak mencuri, kita tak menderhaka pada kedua ibu bapa, kita mungkin kita tak melawan, mungkin kita tak mengutuk orang, kita tak maki hamun. Tapi satu benda kadang-kadang kita tak boleh elak dalam diri kita, buruk sangka. Jangan tamak, kongsi tak apa. Tengok reaksi tu. Siap Chania tadi mula tu mengeleng. Apa? Maksud saya kongsi ni adalah benda-benda baik. Ceramah ni ada poin-poin yang baik, share dengan orang. Masuk dalam Instagram. Antara lain yang disebut oleh Syamsul Debat, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah bersama-samalah kita. Macam tu. Itu maksud saya. Setuju tak? Kongsi tak apa. Setuju tak? Bukan lelaki, aku tanya perempuan ni. Perempuan, jangan tamak, kongsi tak apa. Setuju tak setuju perempuan? Tengok degil ke tak degil. Nak cakap apa? Dia punya istiqamah tu kan. Tu. Itu je maksud saya. Saya tak sebut benda-benda lain. Ini bukan merujuk kepada jenis-jenis kereta Tesla, tak ada. Tapi maksud saya ni adalah tentang kebaikan-kebaikan. Dapat makanan, rasa tak habis makan seorang, kita share sesama. Lagi pun saya tahu peraturan askar nak ketat. Siapa yang kahwin 2 main-main, boleh kena tata tertib, main kena menghadap dulu, jumpa dengan pangkat besar tahu. Tak kira lah dia lieutenant kenal ke apa. Contoh. Dia dah pandang lah. Tak ada. Contoh. Tapi betul. Semua ni kita jangan kena orang kata jangan tamak. Tapi kita share benda-benda kebaikan. Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong apa? Saya tengok tadi, kalau cara saya bersalam tadi dengan semua tadi, saya pun tak tahu ini pangkat lagi tinggi, ini pangkat lagi tinggi. Memang saya tak tahu. Memang orang kata dalam bahasa baku tu apa? Humble. Dalam bahasa orang putih, humble. Macam tu kan. Kan? Saya tak tahu pula ni. Dia pokok memerintah rupanya. Ya Allah, aku tu staf markup brigade. Memang saya masa ceramah gambar satu surau dekat Sungai Besi tu. Lagilah semua tu Top Gun semua. Rasa rendah betul diri yang tinggi ni. Jangan main-main macam tu lah. Tu maknanya tu orang yang baik tu. Dia tak belagak kan. Macam tu je. Tapi bila aku keluar tak tahulah kan. Tapi masa saya ada nampak macam tu lah.
Orang kata budi bahasa tu memang tinggi betul. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa tinggi betul yang kena-kena. Cara dia melayan saya tadi, saya rasa saya sebahagian lah daripada camp ni. Macam tu lah. Ayat lah kan. Saya ni memang kuat pantun. Itu sebab kalau pengacara majlis tu pakai pantun, memang aku perhati pantun dia. Tadi tak ada. Pernah ada satu program tu, dia berpantun. Berak awan berbalam petang, berak di celah pohon ara. Saya cakap, tinggi betul pohon ara tu sampai awan boleh berarak celah pokok tu. Saya kata, oh nak membohong agak-agak lah kan. Dia orang kena buat pantun asal ada bunyi aja kata tu. Dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kau kalau naik kereta, bukan kau jumpa Kuantan dulu ke? Macam bila kau singgah Lipis kata. Yang seorang tu lagi teruk. Daripada Seman pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Kau ikut jalan mana? Melampau betul orang ni kadang. Itulah kadang-kadang saya perhati je. Dia orang ni buat pantun asal boleh, janji ada bunyi sudah. Jangan. Saya ni jenis teliti. Nampak kan? Adab nak kena jaga. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak rasa nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegak bersantun. Macam tu baru betul kan? Berlari-lari di dalam guni. Kan? Berlari-lari di dalam guni. Dah lupa dah. Berlari di dalam guni, bila dah sampai kita ikat. Sudah lama berdiri di sini, sampai sekarang air tak dapat. Contoh kan. Ni contoh lah, ni contoh. Oh ada okey, ada okey. Dah itu saya bagi contoh pantun. Saya tak cakap sesiapa. Faham dah ada okey. Salah. Dia kalau pantun orang senang faham. Ya, betul. Macam itulah. Jadi yang pertama tadi jujur. Kedua amanah. Ketiga jaga hubungan. Buang tamak. Kedua buang sombong. Nak belagak ngapa? Tak usah sombong. Dan buang dengki. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je benda tak puas hati orang. Dia dengar lieutenant kenal kita. Dengar tuan kita dapat pergi haji tu ni. Tak pakai kabel pakainya. Itu mana confirm dengki. Itu confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dia jilatnya bos tu. Tengok ada je. Dengar-dengar beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu. Dengar-dengar anak dia dapat semua A pesa, macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Cubalah kita cakap yang baik-baik. Saya kata tadi, kalau kita ada tak rasa apa-apa pun dah dengki. So macam mana patutnya ni? Dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Alhamdulillah aku nak jumpa dia lah. Bos, kalau bos dapat pergi ni, doakan saya dapat pergi sekali ya. Saya nak sangat pergi. InsyaAllah tak ada masalah. Dah daftar ke belum? Belum. Macam mana aku nak pergi? Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kata tak ada, kalau tak ada apa-apa arah melintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tu. Mati hidup. Belum mati balik. 3 kali. Tapi boleh buat rayuan. Dengar-dengar dia naik pangkat. Ya ke? Alhamdulillah, boleh minta tolong dia apa-apa hal, senang. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Dia dah lah rajin tumpangkan orang naik kereta dia. Boleh kita pergi kerja naik kereta dia, tapi isi minyak pun buat tidur. Dengar-dengar anak dia dapat semua A pesa. Ya ke? Tak sangka ya, ada anak-anak di kalangan tim kita ni yang dapat semua A, bagus ada anak pandai macam tu. Ni cepat aja mulut tu. Dengar-dengar Abang Haji tu lah. Abang Haji mana yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni weh. Kenapa? Bini dia umur 25 weh. Laki 80, bini 25. Tak terangkat kening. Ni mulut jahat tu cepat. Malam pertama mati tu. Cubalah elok cakap. Kan? Cuba kita, alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Tak boleh ke macam tu? Kalau kau tak puas hati sangat, kau tanya budak perempuan tu. Habis kau suka sangat dengan Abang Haji tu. Macam mana saya nak cakap Yang pertamanya, Abang Haji ni romantik. Dia pandai gurau. Kita makan bersuap. Cuma kadang biasalah masalah sesikit kan. Masalah macam mana lah. Yelah kadang bila dia suap tu, abang itu telinga. Dia tak perasan ada telinga dengan mulut kadang-kadang. Sihat betul kan. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak, tak tahu nak balas apa. Doakan baik-baik sudah. So buang dengki.
Dengki ni tak nak ada dalam hidup kita. Apa maksud dengki? Apa maksud dengki? Macam tu lah. KOK lah ni tuan, dia senyap ni KOK ni. Saya pernah ceramah maulud dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya boleh tanya makcik, apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Menyaut makcik seorang nak ceramah lah, tanya pula, nak kena sound pula aku. Samsing betul makcik. Menyesal pula aku, kira kau diam tu KOK dah tu. Okey dah tu. Kan? Jadi apa maksud dengki? Dengki ni yang kita faham mungkin iri hati, mungkin tak puas hati kan. Tapi sebenarnya kalau kita faham maksud dengki macam yang saya sebut ni, insya-Allah kita tak nak dengki dalam timnah. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Jadi kalau sahabat-sahabat kita dapat kelebihan, kita kena happy. Sebab cuba kalau kita dapat sesuatu, orang mempertikaikan, tentu kita kecil hati. Kalau kita tak nak kecil hati, jangan kecilkan hati orang. Itu je. Kemudian apa dia? Percaya pada hikmah. Apa juga ujian yang datang dalam hidup kita, dalam kita bekerja, dalam kita duduk satu tim ni, ada ujian datang, itu biasa. Cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Itu biasa. Jadi kena percaya pada hikmah. Agaknya Tuhan bagi aku ni adalah sebabnya. Tuhan bagi ni adalah sebabnya. Kadang Tuhan tak bagi kita pangkat tinggi, tapi Tuhan bagi kita benda lain. Mungkin Tuhan tak bagi kita duit banyak, tapi Tuhan bagi kita anak ramai. Rajin beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Waalaikumsalam, salam, beranak. Asal bagi salam, nyaut, beranak lah. Yang seorang tu tak sempat jawab salam, tepuk nyamuk, beranak. Yang faham, tak faham sudah. Makna kata ada rezeki Tuhan bagi. Ada orang rezeki kahwin cepat. Nampak? Jambatan dia pendek, cepat dia kahwin. Ada orang tu jambatan dia panjang, lambat dia kahwin. Tapi Tuhan bagi dia jodoh yang terbaik. Nampak? Ada orang tu jambatan dia dah pendek, banyak kali pula tu rezeki dia. Kan? Banyak kali dia kahwin. Ada orang tu pula langsung tak ada jambatan. Tapi hikmah dia apa? Tuhan bagi dia kelebihan, dapat berbakti kepada kedua orang tuanya sampai ke akhir hayat dia. Nampak? Semua ada hikmah. Ingat tak? Orang perempuan ni, saya tanya orang perempuan. Ingat tak masa you all ditinggalkan oleh bekas kekasih dulu? Ingat tak? Keperitannya tu, ingat tak? Ingat tak masa tu cakap, bodoh lah kau, matilah kau kena lenjek steamroll, matilah kau. Macam-macam lah orang perempuan marah kan. Terbakarlah kau. Kau siap bakar gambar dia, matilah kau. Mereka mati tercekik. Macam-macam perempuan punya marahnya. Tapi hikmah dia lupa. Tuhan bagi suami kita jauh lebih baik daripada ex-boyfriend kita, dengan baju celorengnya kan, dengan ketegapannya, dengan six packnya, dengan tagapnya, contoh jalan kan, berkawat masuk dalam rumah, ya Allah akbar. Agaknya lah, tak kisahlah, tapi Tuhan bagi jauh lebih baik. Dan kita dapat tahu pula ex-boyfriend kita hidupnya tidaklah sehebat yang kita sangkakan. Betul tak? Itu sebab percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Okey, nampak tak? Jangan kita mudah rasa putus asa. Ada beza antara pasrah dan juga redha. Apa maksud pasrah? Apa maksud redha? Apa beza? Nah, mula dah pakai ayat Lisa Suryani. Pasrah itu berserah. Apa beza redha dan pasrah? Dia redha ni dia terima dengan hati yang ikhlas. Pasrah ni terima dengan hati yang sakit. Kalau pasrah ni nak buat macam mana? Akak kena terima lah, walaupun akak tak suka. Dari buat perangai macam ni, benci akak. Akak nak buat tindakan drastik pun akak fikir anak. Itu pasrah. Kalau ikhlas, dia redha tu terima dengan ikhlas macam mana? Akak yakin ni ujian untuk akak. Dah itu jalan yang abang pilih. Akak terima, mungkin ada hikmah di sebalik. Dan akak yakin semua ujian yang diberikan kepada akak ni, Allah takkan berikan ujian yang melainkan sejajar dengan kemampuan akak.
Semoga suami akak ni mampu melaksanakan tugas dengan adil dan tidak menjadikan kami ni sebagai satu bahan untuk menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Orang lelaki, ingat, itu tak akan berlaku. Itu tak akan berlaku. Susah tuan-tuan nak cari yang jumpa macam tu. Ada seorang ustazah, saya tak kisah kalau orang nak buat poligami dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan ketiganya bukan suami saya. Yang mana dia pun tak nak punya kan? Macam tu lah. Tapi kan itulah ceritanya. Jadi maknanya kata kita melihat dengan maknanya apa yang perlu ada dalam diri kita ni sekarang ni, salah satunya sifat ni, kita buang perasaan, kita percaya pada hikmah. Ada benda yang baik Tuhan nak bagi kat kita. Seterusnya apa? Tanggungjawab. Dalam tim mentaliti juara kena ada tanggungjawab. Kenapa macam ni? Saya tak tahu tuan, ni salah dia. Salahkan orang. Oh ni kenapa ni? Saya tahu. Tu dia. Dia cakap dia. Tak ubah cerita macam bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan, besar. Perut sakit, besar. Makan nasi mentah, kenapa? Kayu api basah, besar. Hujan turun, kenapa hujan turun? Kau tak panggil, kenapa? Ular nak makan. Nampak kan? Jadi semua faham. Jadi tuan kena bangga tu. Sebab dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja yang test tadi beria dia, berkerut muka, lepas ni apa. Cuma memanglah lagu tu mengajar kita jangan salahkan orang. Jangan salahkan orang je. Dan binatang yang paling gentleman dalam cerita tu tadi adalah ular. Bila tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak ular? Ular je bertanggungjawab. Bila tanya ular, kenapa kau nak makan katak? Ular menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. 3 kali diulang jawapannya. Dan audio yang di hujungnya tu dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Dia tanya balik, kenapa? Oh, you tak ya pula. Tak ada, saja tanya. Dah dapat jawapan. Kenapa kamu tak siap? Memang salah saya tuan. Hukumlah saya. Simple. Sekarang tuan saya nak buat apa? Itu je. Perbetulkan. Itu penting. Tanggungjawab. Kemudian apa? Respon positif. Jangan, Allah tak bolehlah. Okey, petang ni kita akan adakan ceramah perdana Syamsul Ubat. Jadi minta semua berkumpul datang apa? Ceramah lah pula. Negatif. Tak ada lain ni ke? Jumaat petang ni lah nak buat contohlah kan, benda ni tak ada kat sini, ni tempat lain. Tempat lain kan. Yang seorang ni tak ada macam lain ke nak panggil. Dia contoh seorang tu pula kan. Iya. Macam saya lah kan, kalau saya nak pergi ceramah, saya kena positifkan diri saya. Kau tidak alamat dalam camp ke, aduh hai. Contohlah kan. Kalau ceramah dekat satu tempat, alamat puspanita, perempuan semua, alah. Tak ada penyokong lelaki, gitu kan. Ceramah kat FRU, jantan pula semuanya, tak ada perempuan, gitu kan. Contohlah kan. Mana kata? Positif saja. Pergi dengan minat pergi semua tempat supaya kita boleh share benda-benda baik. Kan? Ya. Dulu saya pergi ceramah dulu, mana ada naik kereta ni? Dulu saya naik Azia dengan bangga. Azia saya masih ada, saya takkan jual. Kereta saya semua nombor plate dia SD. Samsul Debat. Tapi hari tu Azia saya dah cecah 390,000 km. Budak Pro 2 tu pun bila servis, ni mana ustaz? Bukan baru minggu lepas ke servis. Memang saya sayang betul kereta tu. Tapi kereta tu menyebabkan saya rasa positif. Saya cakap walaupun kereta aku kecil, aku boleh sampai. Bila jalan ke Ratung Muazzam tu, saya lah juara ni. Mentaliti juara dengan Azia. Ya, macam linap cek. Yang Velfire ni tak jadi. Nak potong tak jadi pun benda ni kan. Iya. Ni Azia, bukan biasa-biasa tu Azia saya. Leather seat. Siap reverse camera. Alpine speaker. Ni memang mentaliti juara. Tapi bila sampai dekat hotel butik dekat Kuantan, saya pesan dengan driver saya, kau sampai ni sekarang, kau pergi basuh dulu kereta, kau datang ambil aku. Okey bos. Saya pun turun, dia jalan. Penganjur dekat hotel butik tu boleh sambut saya, kata apa? Oh steady ustaz Jauh-jauh datang naik Grab. Weh, kita aku tu, kata. Grab katanya. Kurang ajar betul.
Kan, tapi tak apa, saya redha je kan. Tak ada positif, tak ada masalah kan. Yang saya ceramah dekat Ijuk tu, naik Azhar, saya tak parking kat parking berceramah. Nanti kan saya tak ada privacy, saya nak rehat dulu. Parking kat parking biasa. Tengok orang makin lama makin ramai. Dah maghrib, orang dah azan, jangan masuk dulu, relax dulu sebab kita jamak. Kita nak jamak maghrib isyak ni. Orang dah masuk, bila dah qomat semua dah masuk, kita masuk saf belakang sekali. Kita pun sembahyang Allahu Akbar. Habis maghrib, kita terus bangun buat isyak. Jamak 2 rakaat. Kita qasar 2 rakaat. Selesai bagi salam, tunggu ikut wirid. Pak cik dekat sebelah tu bisik kat saya, penceramah belum sampai. Aku pandang pak cik itu, aku salah masjid ke apa? Kan kita dah datang awal ni, salah masjid ke apa? Saya tanya siapa penceramahnya pak cik? Samsul Debat. Dia tak kenal aku siapa. Bila duduk sebelah mungkin tak perasan kot muka lain. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi, semenjak Pro TV ni lambat sampai ni. Kurang ajar betul. Depan-depan dia balon aku. Selang beberapa ketika dah habis bagi doa, dah doa apa semua, AJK masjid nampak saya. Dia panggil saya. Saya pun salam pakcik tu, pakcik, saya mula dulu Dia pun pandang saya. Sampai dekat meja depan tu, saya tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu. Orang tu dulu dah cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Ni cakap malam kau tengok tau, apa yang kau tak nampak kan. Tengok betul. Malu katnya dia, sian dia. Saya tak kisah pun, saya dah lama maafkan. Macam tadi kan, orang perempuan ngumpat-ngumpat saya tadi, saya maafkan tak, saya lalu tadi. Ingat aku tak dengar tadi. Tingginya aku tak dengar tadi. Tengok mengaku kan. Itulah. Saya nampak jalan macam ni telinga, dengar. Pada jauh lagi nampak. Tinggi. Nampak tu ni. Tak apa, okey je. Jadi, seterusnya, apa yang kena ada? Seterusnya adalah ikhlas. Dalam tim ni kena ikhlas. Apa maksud ikhlas? Muazzan muazzan. Sekejap.
Okey, kita sambung Okey. Apa maksud ikhlas? Yang last kali tu ikhlas. Ikhlas ni adalah berbuat sesuatu. Contoh kita sekarang ni nak mengubah diri kita, nak mewujudkan satu team mentality juara ni tadi kan. Saya nak tanya, apa maksud ikhlas? Okey, jangan risau. Penceramah kalau tanya dia jawab balik semula. Ikhlas ini adalah berbuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas sebenarnya. Itu ikhlas sebenarnya. Tapi beza pula orang kita ni. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Tu tak ada makna ikhlas tu. Sebab disebut dia nakkan terima kasih tu. Malahan kalau pergi dengan maksud lebih mendalam lagi, ikhlas ini adalah berbuat sesuatu kerana mengharapkan pengiktirafan daripada Allah, bukan pengiktirafan manusia. Kalau kita harapkan pujian manusia, kita harap manusia akan bagi kita naik pangkat, akan bagi kita satu kelebihan, maka kita akan kecewa. Sebab manusia itu sendiri bergantung kepada Tuhan. Jadi makna kata, itu ikhlas. Itu namanya jujur, amanah, jaga hubungan satu dengan yang lain, kemudian percaya pada hikmah, bertanggungjawab, respon positif dan ikhlas. Dan kemudian apa yang kena ada? Kita kena cepat. Jangan lambat, lambat kita akan ketinggalan. Kita kena cepat. Dalam dunia tanpa sempadan sekarang ni, dasar langit terbuka, kita kena cepat. Tengok, di sini pun tempat sebuat live, ada live Facebook, TikTok. Nampak? Dulu waktu PKP, tiba-tiba orang tanya saya, Ustaz boleh ceramah online tak Ustaz? Kita nak panggil Ustaz ceramah online ni. Kalau saya jawab, minta maaf lah, saya ceramah fizikal aja, saya tak ceramah online. Makna kalau saya jawab macam tu, 2 tahun Samsul Debat jadi tak relevan. Itu yang masa kali pertama kita tak pandai lagi. Itulah kamera call, itulah phone call, itulah phone nak buat live. Kita tak pandai lagi. Kita pasang-pasang, pap, kita pun berlari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pap, ceramah motivasi untuk Kementerian Pengajian Tinggi. 2 jam aku berceramah. Rupanya tak on. Bayangkan, cakap seorang, ya Allah Akbar, 2 jam yang kat Pengajian Tinggi kat Putrajaya tu start lagi ni. Gitu. Dua hal, sebab skrin menghadap sana, PA pula telefon, miss call, 33 miss call. Petang tu ulang balik semula. Ceramah yang sama, tajuk yang sama, masa yang sama, petang dengan suasana yang berbeza. Dah macam nak mengumumkan puasa ceramah petang. Maka pada petang ini, macam tu dah, semangat dah habis. Kan tu, jadi kita belajar sesuatu. Kita belajar pasal Google Meet. Dah mula dah meeting online, kita belajar pasal StreamYard, kita belajar pasal Webex meeting. Semua online dah sekarang ni. Anak-anak pun kena biasakan diri dengan PDPR online. Kita bersedia lebih awal daripada yang disangkakan. Kan, kita tak ada masalah kan. Tak ada masalah, kita kena cuba juga. Cuma kalau saya lah jadi pemerintah lah kan, kalau dengan ini diumumkan kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks. Macam mana pula tu Dan kita akan gantikan dengan skim pinjaman tablet. Tukar buku teks, tukar tablet. Dalam tablet tu dah siap install buku teks tu budak-budak. Dan saya dengan ini mengarahkan kepada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia berbincang dengan penerangan untuk sama-sama mewujudkan usaha selewat-lewatnya pada bulan Januari tahun 2024 kita akan mewujudkan wifi percuma di seluruh Malaysia, taman-taman dan kampung-kampung taman perumahan. Baru betul kan? Ini baru bercakap maka hang. Apa hal pula tu kan? Lain tak ada Ustaz. Macam tu lah kan. Bukan semua ni, alhamdulillah kat Rasah lain dah kuat dah, tempat lain kan ada lah contoh-contoh beberapa tempat. Jadi mana itu mungkin perlu dipertimbangkan. Contohlah, jadi zaman ni kena cepat, lambat kita akan ketinggalan. Betul tak? Dulu kita pakai handphone apa, kan, siap kompos ringtone, ingat kita kan, siap buat lagu lagi macam-macam, siap kopi tu dekat dalam majalah tu, ambil dia punya ringtone tu, punyalah nak buat lagu kan. Tak ada dah tu zaman dulu ingat tak zaman kita pakai handphone tu, yang tu lah handphone tu, mana ada power bank. Yang Nokia dulu mana ada power bank, seminggu tahan bateri. Yang tak campur orang tu 2 minggu tahan. Dia tak call orang tak call dia, 2 minggu tahan. Yang habis cepat tu sebab main snake.
Cepat habis bateri, ingat tak dulu? Zaman dah berubah. Sebab kita kena cepat. Semua dah pakai teknologi dah. Dulu budak-budak umur 4 tahun boleh membaca keluar surat khabar muka depan. Betul tak? Dulu. Tapi sekarang dah berubah. Budak umur 4 tahun dia boleh tahu password handphone mak dia. Dia boleh tahu dah berapa tatap dia buka. Dia main macam-macam dia main. Sekarang. So nak jadi juara kita kena cepat, jangan lambat kita akan ketinggalan. Kedua, kena hadir pada peluang-peluang yang baik. Itu mentaliti juara. Jangan tak datang, jangan ponteng, jangan skip. Kan? Hadir. Ketiga, kena apply benda yang baik, kena amal. Jangan kita dengar je, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Bak kata Sun Tzu. Sun Tzu ni general panglima angkatan tentera perang Cina dulu kan. Dia banyak falsafah peperangan. Dia kata if you fail to plan then you plan to fail. Jika anda gagal merancang, anda merancang tu gagal. Dia juga cakap perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Dia cakap macam tu. Makna kedua-dua kena ada. Tapi dah rancang kena buat. Tak boleh dah tak buat. Kena amal. Contoh, dah tahu isap rokok tu haram, janganlah buat. Tengok berubah tak muka. Kan? Saya jumpa dekat Masjid Simpang 4 kat Pulau Pinang. Dekat dinding masjid tu ada tempal majlis fatwa kebangsaan, fatwa pengharaman rokok. Ada hadis dalil ayat Quran dengan hadis ni. Ada seorang pakcik tu, dia boleh baca tu sambil isap rokok. Puas saya mikir kan tu, macam mana tu. Dia tak rasa apa ke dia baca tu. Saya rasa macam nak record dia video tu kan. Tak apalah. Macam tu lah dia. Maknanya kita ni dalam kita ni kehidupan kita ni kan, kita kena apply. Jangan tahu je. Macam orang lelaki lah cakap dengan isteri, biar kering air di laut, terbakar seluruh hutan belantara, untuk meninggalkan dikau tidak sekali-kali. Cakap. Sekali kita bini beranak seorang-seorang. Paskal ni gagah perkasa, teman isteri lah. Kata, bukan kau askar ke? Selamba je darah ni. Takut darah. Saya darah musuh, saya tak ada masalah. Tapi darah isteri saya tak boleh tengok. Boleh. Tanya balik, siapa yang menyebabkan isteri kau berdarah? Cakap macam tu. Masuk dalam bilik labor room, nak teman isteri, pandang muka dia, jangan pandang tempat lain. Belum pernah lagi orang perempuan bersalin, darah keluar kat muka. Sakit bang. Aku takut macam tu. Tak ada. Kan. Ya. Dan teman isteri cakap yang baik-baik. Sakit bang. Tak apa bang, faham. Sabar. Sakit bang. Sabar. Sakit bang. Ya. Sakit bang. Abang tahu. Mana abang tahu? Dah kena marah pula. Jangan tak boleh salah cakap. Jangan salah cakap. Kemudian lahirnya setelah azab bertarung nyawa orang perempuan. Orang perempuan sakit melahirkan anak, ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Itulah kesakitan orang perempuan, wahai orang lelaki. Itu sebab bila orang perempuan yang melahirkan anak menitis air matanya, orang lelaki pun bila menitis air mata, sudahlah wahai isteriku, tak usahlah kau bersalin lagi. Abang, takkan seorang je anak kita. Sudah, abang tak sanggup tengok kau sakit, kau faham tak? Tapi takkan seorang je anak kita. Sudah, bagi orang lain pula. Kalau kau cakap macam tu, terbuka balik jahit dia kau. Jangan main-main. Kan? Sampai mana tak adalah abang gurau aja. Jangan bergurau macam tu kat labor room. Jangan. Jadi makna kata, apply. Jangan cakap aja. Seterusnya, mantapkan pengetahuan kita. Sentiasa improve skill kita, knowledge kita. Tak tahu tanya, ni macam mana nak buat macam ni, macam mana buat macam ni, macam mana buat macam tu. Itu baru mentaliti nak jadi juara. Faham? Membina pasukan juara ni. Itu dia. Kita kena sentiasa belajar dan belajar. Orang yang betul huruf pada hari ni, kan, those who illiterate is not those who can't read. Bukannya orang yang betul huruf bukan orang tak boleh baca. Tapi for those who fail to learn, unlearn and relearn. Orang yang tak nak belajar, sentiasa belajar dan cari peluang untuk belajar. Kalau orang tu tak nak belajar, dia tak akan ke mana-mana. Kena belajar. Nak contoh zaman teknologi, kita kena belajar lah. Oh, ni macam ni, ni macam ni, ni macam ni. Siapa sangka tiba-tiba ada TikTok? Siapa sangka? Kan? Setua-tua manusia ada grup WhatsApp. Kan? Kau pergi tak ke negeri syaitan? Dia tanya kan? Pergi. Nampak tak? Makna kepentingan teknologi pada hari ini. Kita kena belajar, kena kuasai. Macam mana kan?
Kemudian apa? Profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas kita. Time kita dengan tim, time kerja betul-betul, buat betul-betul untuk achieve matlamat kita. Tapi waktu di rumah pun kena betul-betul ke rumah betul-betul. Bawa peranan. Janganlah kat rumah kau pakai lagi baju tu nak tunjukkan kau masih lagi dalam tentera dalam rumah. Beratur. Anak-anak beratur. Ke kanan. Sing. Oh, pahal pula. Anak pula kena kawat dalam rumah. Contohlah kan. Maksudnya dekat rumah kita bawa peranan sebagai seorang ayah. Bawa peranan sebagai seorang suami. Bawa peranan sebagai seorang isteri. Kan? Jangan bawa watak, jangan bawa pangkat pengusi bakat tu dekat dalam rumah. Kan? Dia kena jadi ayu kat rumah. Betul? Saya ada satu kes tu. Suami dia tukang kebun sekolah. Isterinya pengetua sekolah yang sama. Dia kata apa? Nanti kat sekolah suami dia kata, jangan pandang abang sebagai suami, pandang abang sebagai tukang kebun. Beza, kita kena profesional. Faham bang? Dekat sekolah. Mat, angkat pasu tu Mat, bawa sini. Sini. Isteri dia buat. Sini ya puan. Situ. Ni sikit. Cepatlah sikit. Cepat. Oh, nampak dia. Dia cakap dengan suami ni. Balik suami dia kat rumah, itu gelanggang suami dia. Assalamualaikum. Salam bang. Tak maaf tau. Tolong sangkutkan jaket abang. Jaket tukang kebun. Air dah siap dah. Air kegemaran abang. Abang nak kopi ke, tea ke, mi? Ayo dah, jangan abang aja tu abang. Itu nama dia profesional. Bawa watak sesuai dengan tempat tu. Itu je. Kemudian apa? Iltizam, bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat. Bila dah kata ni membina pasukan juara, kita kena letak setting juara. Kalau kita rasa tak boleh ke, memang sampai bila pun tak boleh. Ingat kisah 3 ekor katak jatuh dalam perigi. Mentaliti ni. 3 ekor katak jatuh dalam perigi. Seekor katak nak lompat keluar, ada seekor katak kat atas tu. Katak ni pengasut ni. Katak pertama lompat. Jangan tinggi ni, mati kau nanti. Katak kat atas, jangan tinggi ni, pap, jatuh katak pertama, mati. Katak kedua pula lompat, dia nak keluar, nak lompat, katak kedua lompat keluar. Jangan tinggi, mati kau nanti, jangan. Jatuh katak kedua pun mati. Sampai katak ketiga nak lompat keluar, jangan tinggi ni, ya Allah, tingginya ya Allah. Islam katak ni. Jangan tinggi, zam, dapat keluar katak ketiga. Sebab apa? Sebab katak yang ketiga itu pekak. Dia tak dengar pun dia cakap apa. Dia nampak macam ni je. Dia ingat apa? Tinggi lagi. Dia kata macam tu. Nampak? Jadi orang perempuan pun kena pandai tu. Kalau suami kata, abang rasa macam abang nak kahwin satu lagi. Positif. Relax. Jangan tu marah. Relax. Oh, abang nak kahwin lagi sekejap ambil batu asah dengan pisau. Asah depannya. Agak-agak bila bang? Cik cakap. Rasa-rasa bila abang gurau tadi tu tak jadi ke? Dia kena mentaliti positif. Jangan kau aman sampai hati abang-abang teramat tak payah fikir kepada saya. Contohlah tak payah nangis macam tu, tak payah. Mentaliti. Okey, kemudian apa yang kena ada? Keseluruhnya adalah organize, susun atau strategi untuk berjaya. Macam tadi ni, perancangan kena ada. Bukan tiba-tiba je. Apa yang kurang? Oh, kurang latihan yang ini. Kita buat, kita fokus pada latihan ni. Oh, yang ni kurang, kita tambah pula kat sini. InsyaAllah dia akan berjaya. Dan yang terakhir sekali, apa yang kena ada adalah memperbetulkan. Macam kita beli phone lah. Beli phone, bila kita dah buka, dah ada screen protector, semua dah ada. Benda pertama kita akan usik apa dia? Telefon. Bila kita dah bawa balik daripada kedai, kita baru beli baru, benda pertama yang kita akan adjust apa dia? Apa dia? Benda pertama apa dia? Tak adjust apa pun. Letak je lah situ, tak ada. Letak, ada benda yang kita akan usik apa dia? Setting. Yang seorang tu kamera, tak habis kamera lah. Orang perempuan ni tu lah kamera tu, hidup nyawa dengan kamera tu kan. Kalau ambil gambar panjangnya ni sini dah sikit kan nak nampak gemuk. Dah gemuk je lah, banyak cerita kan. Biar kadang-kadang orang lelaki suka gemuk-gemuk macam saya suka gempal sikit. Bau sedap. Betul tak? Bila peluk tu padu, zop. Oh, betul. Ini
Nampak? Jadi makna kata, tu saya kata tadi, niat tu betul, setting tu perbetulkan. Kan kita ambil phone, benda pertama kali setting. Apa setting dia? Ringtone nak kuat mana, skrin dia nak cerah mana, kan? Dia punya caller ringtone, ni bunyi apa, ni bunyi apa, kan? Kalau bos apa, tet, bos telefon, bini telefon. Wih, rimau telefon, diam begitu. Semua kawan diam. Dia bukan takut bini menakutkan. Tak ada. Sebab setting ni saya nak tanya, adakah hari-hari kita betulkan? Tak, hari pertama je. Tapi lepas 3-4 bulan, apa pasal kelabu pula skrin ni? Kita perbetulkan balik setting. Macam tu juga niat kita. Niat kita ikhlas nak bina pasukan kita, sebab sinilah tempat kita mencari rezeki. Sini tempat kita melakar nama. Jadi kalau kita nak melakar nama, melakar elok, niat kita biarlah niat yang baik. Niatlah kerana Allah. Niat kerana Allah. Perbetulkan niat. Kalau rasa dulu tak betul, sekarang ni baru teringat, perbetulkan niat. Contohlah. Nak dapat pahala ibadah ni, niat penting. Nak dapat pahala ibadah, pertama, benda tu benda baik. Kedua, diizinkan oleh Allah caranya. Dan ketiga, niat kerana Allah. Maka dapatlah pahala ibadah. Contoh katalah, Lieutenant Colonel Hisham dengan Lieutenant Colonel Haji Azli Faisal ni, dia dengan saya, kami bertiga tubuhkan satu persatuan untuk membantu ibu-ibu tunggal seluruh Seremban. Dan kami komited. Anak yatim pun kami tak tolong, memang ibu tunggal saja. Contoh. Kan? Kita pertama, benda baik tak bantu ibu tunggal tu? Baik. Diizinkan oleh Allah. Cara bagi bantuan tu kita sampaikan, kita pergi ramai-ramai. Dan yang ketiga, niatnya niat kerana Allah. Tapi kalau ada niat salah seorang, aku dapat selfie jadilah masa ambil bantuan, biar orang nampak aku bagi bantuan, mungkin dapat pahala tapi tak dapat setinggi pahala ibadah. Tak dapat. Sebab niat. Ataupun contoh, masa dah sampai bantuan ibu tunggal tu, tiba-tiba Lieutenant Colonel Haji Azli Faisal kata, okey, Tuan Hisham Samsudebat, untuk rumah yang terakhir ni, ibu tunggal terakhir ni, you all tak payah pergi, saya cover. Apa cer? Dia pergi seorang. Rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Rupanya muka sikit-sikit dia macam Luna Maya dengan Maya Karim. Patut dia tak ajak kita, tuan, katanya tu kan. Contoh, timbul fitnah. Yang tu tak boleh. Ni contoh je. Kita kenal Azli Faisal tak macam tu. Ni contoh je. Macam contoh Robin Hood lah. Katalah Robin Hood masuk Islam, nama dia Robin bin Hood. Kan cara dia tolong, kan dia tolong orang miskin. Benda baik, dia tolong orang miskin tu. Katalah dia niat kerana Allah, baguslah. Tapi cara dia tu, dia mencuri daripada orang kaya, tak diizinkan oleh Allah, maka tak dapat pahala ibadah. Kena faham macam tu. Jadi perbetulkan niat kita, insya-Allah mudah-mudahan kita berjaya untuk membentuk mentaliti, membina pasukan juara. Okey, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bab kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak penganjur menyebut hari ini rasa nak junjung.